Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada minggu ini pada PDPR yang pertama. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Aqidah. Untuk pengetahuan tahun 4, ini adalah silibus baru. Tajuk yang pertama, bab yang pertama Aqidah. Di bawah tajuk beriman dengan qada dan qadar. Okey, boleh buka muka surat 54. Seperti mana yang kita dah maklum tahun 3, kita dah belajarkan dalam fiqh syahadah beriman dengan qada dan qadar. Mungkin tahun ini ada sedikit penambahan lah. Penambahan info tentang qada dan qadar. Okey, muka surat 54. Maksud ataupun pengertian qada tu sendiri. Qada bermaksud ketetapan. Ketetapan ialah ketentuan atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Sejak azali lagi lah. Contohnya rezeki, rupa paras dan umur seseorang. Kita tak akan tahu benda ni. Rezeki kita akan datang macam mana, umur kita akan datang macam mana, kita tak akan tahu. Itu dah memang sejak azali lagi dah Allah dah tetapkan. Okey, dalil naqli. Dalil naqli daripada Al-Quran, daripada surah Al-Qamar. Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdirnya. Allah cipta tu, adalah ketetapan setiap orang tu mesti dah ada benda dalam diri dia dah. Allah dah tetapkan dah. Seterusnya qadar. Takdir ialah pelaksanaan yang ditetapkan oleh Allah. Contoh, berlatih bersungguh-sungguh dalam sukan tetapi tewas dalam pertandingan. Dia berlatih hari-hari bersukan, dia berlatih nasyid hari-hari. Tapi takdir yang Allah tentukan untuk dia, tewas, gagal. Mungkin dengan tewas ataupun gagal tu, mungkin Allah tentukan untuk dia, itu yang terbaik bagi dia. Itu maksud qadar lah. Dan dalilnya daripada surah Ar-Ra'du. Maksudnya, dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan dengan kadar yang tertentu. Allah rasa itu yang terbaik untuk dia, Allah bagi. Mungkin itu maksud qadar. Okey, seterusnya kesan. Kesan beriman dengan qada dan qadar. Kesan ni apa, Mukadimah? Kesan ni ialah apa yang kita akan dapat kalau kita beriman dengan qada dan qadar. Ada berapa? Ada 6 di situ. Okey, cuba kita tengok satu-satu. Yang pertama, tidak mudah berputus asa. Dia tak putus asa lah. Sebab dia tahu apa yang terbaik, apa yang Allah bagi itu, sama ada gagal ke, berjaya ke, baik ke, buruk ke, itu yang terbaik untuk dia. Okey, yang kedua, tidak menyalahkan Allah. Dia tak salahkan Allah Ta'ala lah. Yang ketiga, sabar menempuhi dugaan. Yang keempat, redha dengan apa yang berlaku. Mungkin dengan redha dia tu, Allah nak tingkatkan keimanan dalam diri dia. Okey, seterusnya, bertambah usaha dan patuh kepada Allah. Berjaya ke tak berjaya ke, dia usaha tu tetap ada. Dan di samping taat patuh kepada Allah. Okey, yang terakhir sekali, ni dah semestinya lah. Bila kita taat kepada Allah, patuh kepada Allah, hati itu akan menjadi tenteram. Hati akan menjadi tenang. Okey, baik. Untuk seterusnya, slide yang seterusnya, muka surat 55. Ganjaran orang yang beriman. Orang yang beriman ni apa yang akan dapat? Yang beriman dengan qada dan qadar ni, apa yang Allah bagi? Apa ganjaran yang dia akan dapat? Yang pertama, ikhlas dalam setiap perbuatan. Dia buat tu hanya kerana Allah. Hanya kerana Allah Ta'ala. Yang seterusnya, sabar menghadapi ujian. Apa yang Allah bagi? Sabar. Sifat sabar tu tinggi. Seterusnya, redha dengan ketentuan. Seterusnya lagi, okey, ini memang tak nampak sikit, boleh tengok dalam buku. Bertambah sifat tawaduk, sifat rendah diri kepada Allah tu, bertambah menjadi sifat perhambaan, sifat rendah diri. Seterusnya,
motivasi. Motivasi untuk berjaya. Dia nak lebih lagi. Dia nak lebih berjaya lagi. Dia buat sebagai motivasi. Seterusnya mendapat pahala. Inilah yang kita nak. Kita hidup kat dunia ni, tak ada benda lain dah kita nak kejar, melainkan kebaikan, melainkan pahala Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk hari kita akan datang. Kita nak kumpul pahala banyak-banyak. Untuk amal baik. Itu je. Okey, ingat, setiap apa yang Allah tetapkan, pasti ada yang terbaik untuk kita. Kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Baik ke buruk ke, itu yang terbaik untuk kita. Seterusnya akibat tidak beriman dengan qada dan qadar. Okey, na'udzubillah min zalik lah. Kita tak naklah kita terjadi kepada orang yang tak nak beriman dengan ni, qada dan qadar ni. Seperti yang mana kita tahu, beriman dengan qada dan qadar ini ialah rukun. Ingat lagi tak rukun apa? Rukun iman. Bila kita tak percaya ni, na'udzubillah lah kan. Okey, yang pertama apa akibat dia kalau kita tak beriman dengan qada dan qadar ni? Mudah putus asa. Bila kita dah usaha dah tak berjaya, dah tak nak buat dah. Dia mudah sangat dia putus asa. Kemudian dia malas dah nak berusaha. Mana tahu Allah nak tengok usaha dia. Allah nak tengok dia punya apa? Dia punya usaha bersungguh-sungguh dia tu macam mana. Tapi dia dapat sikit, dia tak berjaya, dia tak nak buat dah. Tak boleh macam tu. Usaha di samping berdoa. Kemudian dia suka menyalahkan orang lain. Setiap masa ni kita tak nak lah. Kemudian ini na'udzubillah min zalik. Ini kita tak mau. Bila kita jauh daripada kasih sayang Allah Ta'ala ni, kita tahulah tempat kita kat mana kan. Na'udzubillah kita tak nak. Kalau boleh kita nak sentiasa dalam rahmat Allah. Okey. Dan bila jauh daripada rahmat Allah tu, kita tahulah memang kita akan dapat pahala. Okey, mempercayai dan beriman dengan qada dan qadar ni adalah wajib. Wajib. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam rukun apa? Rukun iman yang keenam. Percaya kepada qada dan qadar. Okey, baik. Seterusnya, jenis-jenis qada. Kat sini, dia nak tahu jenis-jenis qada je. Qadar dia tak ada. Jenis-jenis qada ada dua. Yang pertama, mu'allaq. Mu'allaq. Iaitu ketentuan yang boleh. Berubah-ubah dengan jalan ikhtiar dan doa. Jalan ikhtiar dan doa. Contohnya, orang yang boleh jadi pandai jika berusaha dan berdoa. Ni selalu muallimah sebut dalam kelas. Kita semua sama. Semua sama. Pandai ke tak pandai ke semua sama. Yang bezanya apa? Usaha kita, doa kita, tawakal kita kepada Allah. Jangan berdoa saja tapi tak ada usaha. Itu boleh ubah. Nak ubah boleh. Seseorang tu akan boleh berubah dengan ikhtiar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ni, orang miskin boleh jadi kaya jika berusaha berdoa. Tak ada yang mustahil. Orang yang kita tengok orang miskin, tak mustahil 10 tahun akan datang pun akan menjadi kaya. Dengan apa? Dengan usaha dia, bekerja, dengan dia berdoa kepada Allah. Dia akan menjadi kaya. Itu ialah qada yang mu'allaq, yang boleh berubah-ubah, ketentuan yang boleh berubah-ubah. Okey, seterusnya mubram. Itu yang tadi mu'allaq, ini mubram. Yang kedua, mubram. Okey, mubram ni pula apa? Ketentuan yang tidak boleh, yang takkan berubah sampai bila-bila. Contoh yang pertama, Allah menetapkan matahari terbit di waktu pagi. Sepanjang kita hidup ni, pernah tak matahari terbit waktu malam? Tak ada kan? Memang itu dah tetap dah. Daripada adanya bumi ni, memang matahari tu terbit dari waktu pagi. Contoh yang kedua, Allah menetapkan air laut ada pasang dan surut. Ada masa air pasang, ada masa air surut. Okey, seterusnya, ini yang memang kita boleh terima akal lah. Setiap manusia akan
mati. Takkan ada sesiapa pun yang akan hidup di muka bumi ini untuk area di penghabisan nantilah kan. Itu mubram. Okey, boleh faham dua ni. Kalau nak faham, nak lebih faham, awak boleh buat peta minda. Buat peta minda, buat bahagi dua. Sini muallaq, okey, sebelah sini mubram. Okey, kita boleh nampak perbezaan. Okey, seterusnya perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Okey, apa dia? Okey, yang pertama ada baik. Baik. Okey, kalau kita usaha Allah bagi kejayaan, alhamdulillah, itu baik. Bila kita usaha ataupun kita buat yang terbaik dah, tapi kita dapat yang sebaliknya. Tapi itu yang terbaik untuk kita. Itu berkait dengan qada dan qadar. Okey, nombor 3 redha. Yang keempat tawakal. Seterusnya doa dan usaha. Ini perkara-perkara yang memang berkaitan dengan qada dan qadar. Okey, seterusnya latihan buku aktiviti. Okey, boleh tak faham tak tadi apa yang Maklimah terangkan? Tak apa, awak dengar berulang-ulang kali, insya-Allah nanti akan faham. Kalau boleh buat peta minda. Nampak sikitlah perbezaan, apa kesan dia. Okey, seterusnya muka surat 3 hingga 8. Buku aktiviti akidah, muka surat 3 hingga 8 sahaja awak jawab ya. Okey, selamat menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum.